Tuan-tuan dan puan, pilihan raya 6 negeri yang bakal diadakan tidak lama lagi di Kedah, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, dan juga di Selangor. 6 negeri ini. Ada yang kata 6-0, ada yang kata 5-1. Tetapi yang terkini pula dari syabudin.com, 4-2. Persoalannya, siapakah yang 4 dan siapa yang 2? Adakah PHBN yang mendapat 4 dan juga PN yang mendapat 2? Adakah di sini 4-2 ini bermakna harapan PHBN untuk menang di PRN 6 negeri lebih tinggi berbanding Perikatan Nasional? Ataupun mungkin sebaliknya? Saudara-saudara, menurut syabudin.com, setelah seminggu kempen berjalan, kedudukan setakat ini 4-2. Dalam artikel ini dari syabudin.com juga menyatakan, untuk Kelantan dan Terengganu tidak dinafikan, turut bertiup angin perubahan dan peningkatan sokongan. Tetapi PN melalui kekuatan akar umbi PAS hampir pasti kekal lagi menguasai kedua-dua negeri tersebut. Kesimpulannya, setelah seminggu kempen berlangsung setakat ini, kedudukan semasa ialah 4-2. Nah, jika kita melihat untuk Kelantan dan Terengganu, kemenangan berat kepada PAS PN. Untuk Kelantan dan Terengganu, bermakna Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, dan Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, dan Selangor. Adakah bermakna ini 4-2 itu berat kepada PHBN? Nah, saudara-saudara, dalam syabudin.com, artikel dari syabudin.com, berapa negeri PH boleh menang dan berapa negeri pula untuk PN? Sejak 2-3 hari lalu, kemana saja saya pergi dan terjumpa dengan kawan-kawan? Inilah antara soalan yang paling kerap ditanyakan. Dan saya rasa subscriber ataupun viewers dari channel ini juga bertanyakan benda yang sama. Adakah kedudukan 4-2 ini berat kepada PHBN? Nah, baru seminggu kempen, kita sudah mendapat keputusan 4-2. Adakah pada 12 Agustus nanti dapat diputuskan PHBN memang akan benar-benar menang 4-2? Dan kalau ini berlaku, apakah respon dari kepimpinan PN, Bersatu, PAS, dan Gerakan? Dalam artikel ini, secara kasar setelah seminggu kempen berjalan, dapatan yang diperolehi menunjukkan PH masih mendahului di Pulau Pinang, Selangor, dan Negeri Sembilan. Ketiga-tiga negeri berkenaan, PH diyakini mampu mengekalkan pemerintahannya. Rata-rata mereka yang ditemui dan ditanya boleh dikata berpuas hati dengan pemerintahan PH. Dalam masa yang sama, isu calon kitar semula, penguasaan calon Kem Azmin Ali yang terlalu menonjol, dan percikan perbalahan dalaman antara PAS dan Gerakan berkaitan pencalonan Presiden Gerakan Dominic Lau diletakkan bertanding di kawasan Melayu di Pulau Pinang adalah antara hambatan utama yang menipiskan lagi peluang PN di Selangor. Adakah di sini 4-2 memihak kepada PHBN? Kita nantikan pada 12 Agustus. Saudara-saudara, teruskan bersama dia dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Tuan-tuan dan puan, dalam sebuah artikel dari syabudin.com, jangan mimpi Anwar jatuh bulan 8 ini. Seperti yang kita tahu, sebelum ini ada kenyataan yang dibuat oleh musuh-musuh Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepimpinan dari pembangkang, menyatakan kerajaan perpaduan tidak akan kekal lama, kerajaan perpaduan akan jatuh, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan gugur pada bulan 8. Tetapi sehingga hari ini masih berdiri teguh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kalau kita kaitkan dengan PRN, 6 negeri yang bakal diadakan pada 12 Agustus, celah mana yang dapat dikaitkan
kemenangan ataupun kekalahan PRN di 6 negeri, sama ada PN menang 5-1, 6-0, ataupun 4-2, celah mana yang mampu menjatuhkan status Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, dalam artikel ini dari syahbudin.com, jangan mimpi Anwar jatuh bulan 8 ini. Adakah ini dinyatakan kepada musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Mungkinkah kepada Muhyiddin Yassin, kepada Tun Mahathir, kepada Hadi Awang, Azmin Ali, Faisal Azumu, atau sesiapa saja dari kepimpinan pembangkang? Dalam artikel ini, kalau dengar ucapan pemimpin-pemimpin PN ketika kampanye PRN yang sedang berlangsung sekarang, tiada lain yang paling banyak keluar daripada mulut mereka, melainkan gembar-gembur Anwar Ibrahim akan jatuh pada bulan Ogos ini. Daripada Mahyadin, Azmin Ali, Sanusi, dan sejumlah ramai lainnya, itulah naratif yang sedang mereka bina sebagai jajaan agar pengundi di 6 negeri memberi sokongan kepada PN pada 12 Ogos. Paling syok bila dengar Mahyadin yang sebelum ini pernah dicop sebagai Perdana Menteri paling gagal, yang antara lain menyebut dalam satu ucapannya, selepas PRN nanti melalui kemenangan yang dicapai oleh PN, maka Anwar akan jatuh kerana terbukti beliau tidak pandai mentadbir negeri. Wow. Kita lihat apa Syahbudin cakap di sini. Apa kena mengena keputusan PRN dengan pandai atau tidak Perdana Menteri dalam mentadbir negara? Mahyadin selama jadi Perdana Menteri yang dicop paling gagal sebelum ini, adakah beliau pandai sangat mentadbir negara? Kemudian disebabkan para pemimpin PN tidak henti-henti bercakap Anwar akan jatuh pada bulan Ogos, yaitu selepas berakhirnya PRN. Ahli dan penyokong PN pun turut sama gairah menjajah naratif yang serupa. Bila berjumpa dengan kita, mereka mula sibuk bertanya, apakah betulkah Anwar akan jatuh bulan 8 ini? Hairan, mereka yang nak jatuhkan Anwar, tapi mereka pula yang bertanya kepada kita, betulkah Anwar akan jatuh? Apakah tanda semua itu? Ia tidak lain menunjukkan mereka sendiri sebenarnya tidak pasti sama ada Anwar akan jatuh atau tidak. Persoalannya macam mana Anwar boleh jatuh atau boleh dijatuhkan selepas berakhirnya PRN nanti? Berkurangkah majoriti 2/3 atau kedudukan 148 ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan dan Anwar? Katalah jika PN menang 4 atau 5 negeri pada PRN nanti. Malah kalau ke-6 negeri sekalipun berjaya disapu oleh PN, celah mana Anwar boleh tumbang kerananya? Pertama, PRN adalah bertujuan untuk membentuk kerajaan negeri, bukan menentukan jatuh bangun Perdana Menteri. Kedua, harus difahami bahawa tiada peruntukan undang-undang untuk membuang seorang Perdana Menteri. Suara atau undi adun tidak laku di parlimen dan oleh itu tiada keputusan PRN boleh menyebabkan jatuhnya Anwar. Melainkan, Perdana Menteri hanya boleh dijatuhkan melalui usul undi percaya di parlimen atau jika dia sendiri menjatuhkan dirinya. Selagi seorang Perdana Menteri itu tidak dijatuhkan melalui usul undi percaya di parlimen atau beliau tidak meletak jawatan, dia akan terus kekal sebagai Perdana Menteri sehinggalah parlimen bubar. Ketiga, oleh sebab sekarang ini Akta Lompat Parti berkuat kuasa, ini bererti ahli parlimen tidak laku lagi untuk menjajah akuan bersumpah mereka bagi menyokong sesiapa. Semua MP tertakluk kepada keputusan parti tentang arah tuju sokongan mereka.
Begitupun jika ada usul undip tidak percaya dibentangkan di parlemen, ahli-ahli parlemen bebas memberikan sokongan mereka. Jadi selepas PRN, apa sekalipun keputusan pilihan raya itu, sementara memang tidak mustahil untuk menjatuhkan Anwar sebagai PM, ia tetap memerlukan pembentangan usul undi percaya di parlemen. Beranikah PN membawa usul tersebut? Atau sedia dan benar-benar beranikah Mahyadin yang ada kes mahkamah dan kini tergolong dalam klaster mahkamah mahu membawa usul undi tidak percaya terhadap Anwar dan menonjolkan dirinya sebagai calon PM sekali lagi? Jika tidak yang berani membawa usul atau kalau bawa usul pun tetapi tidak menang, bermakna Anwar akan gagal sebagai PM sehingga PRU 16 atau sehingga tahun 2027. Ketika itu kira-kira 4 tahun daripada sekarang, mana tahu entah-entah Mahyadin masuk penjara lebih dahulu. Penyudahnya nanti jangan di alam reality, di dalam mimpi pun Anwar tetap tak berjaya dijatuhkan juga. Wow, kenyataan dari Syahbudin.com. Ini pasti mengejutkan ramai kepimpinan PN, mungkin kepada Mahathir sendiri. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.